Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, firstly aku nak minta maaf sangat-sangat sebab dah lama gila aku tak upload video disebabkan beberapa hal dan juga aku rasa macam dah lama sangat-sangat. So macam manakah aku agak free untuk masa sekarang ni and aku terniat nak buat video, so aku just shoot je berdasarkan sebuah cerita yang aku pernah baca lah dekat internet dulu. And kisah ni sebenarnya mengenai sebuah kisah seram hospital yang berlaku terhadap seorang doktor. Dan sebenarnya kisah ni masa aku baca tu, dia ada dalam satu laman web, tapi laman web tu macam tunjukkan screenshot berkenaan satu kisah daripada doktor ni, di mana doktor ni dia tulis kisah dia dekat Twitter kalau tak silap aku lah. Okey, kisah dia berkenaan dengan pengalaman dia handle seorang pesakit yang boleh dikatakan sedang mengandung. Okey, kita lanjut ke kisah. Okay, firstly aku nak minta maaf sebab aku baru teringat balik berkenaan kisah ni. Sebenarnya dia bukan, aku tak sure dia orang ni doktor ke apa sebab aku tak tahu sangat tentang medical term ni kan. Yang aku ingat dia macam MO ataupun dalam arti kata lain medical officer. So aku macam tak tahu if dia orang ni doktor or dia orang ni macam ada satu pangkat lain ke, sebab aku pun tak apa tahu sangat kan. And aku teringat balik dia adalah seorang medical officer yang mana pada ketika kejadian ni berlaku, dia bertugas di satu unit ICU, yang mana di unit ICU ni ialah dia orang macam ada satu bilik khas untuk dia orang lah, untuk which dia rehat ke apa kan, ataupun boleh dikatakan waiting room lah untuk dia orang. Kisah ni terjadi di mana pada satu ketika ni pada pukul 2 pagi, bayangkan 2 pagi bukan 12 tengah malam, 2 pagi dia menerima satu pager daripada satu nombor yang dia tak dapat kenal pasti, and end up nombor tu sebenarnya adalah daripada ward maternity, yang mana call tersebut telah diberikan oleh Kak Tini ataupun senior dia daripada ward maternity tersebut. Sebaik saja MO ni menelefon nombor yang telah terpapar tadi, Kak Tini ni telah mengangkat dan telah mengatakan kepada MO tersebut bahawasanya dia memerlukan bantuan daripada MO tersebut kerana salah seorang pesakit telah pun mendapat satu masalah, di mana salah seorang pesakit yang tengah dikejarkan di ward maternity yang mana Kak Tini ni ditempatkan mengalami serangan sawan ataupun pre-eclampsia, istilah perubatan dia. Aku pun tak berapa sure sebutan dia, which berkemungkinan juga dia ni diserang satu penyakit dinamakan amniotic fluid embolism, ataupun dalam istilah mudahnya ialah air ketumban masuk ke dalam darah, which sangat-sangat bahaya kepada both baby and even mother ataupun mak kepada baby tersebut. So sebaik saja dia dah terima call ni, dia pun bergegas lah sepantas yang boleh ke ward maternity ni, di mana di situ juga akan dikejarkan pakar OG ni, which aku tak apa sure, obstetric and gynecology, aku ingat belakang tu je. And setibanya dia di situ, dia orang melakukanlah sebaik mungkin apa yang dia orang mampu buat. Sebelum mereka memulakan prosedur untuk menyelamatkan ibu mengandung ni, dia orang telah pun di briefing yang mana ibu mengandung ni sebenarnya tak buat follow up ke klinik berdekatan, padahal klinik dengan rumah dia tu macam seberang jalan je. So macam benda ni sangat-sangat berisiko kerana kita tak tahu apa-apa kemungkinan yang akan berlaku. Dan semasa MO ni sampai ke ward maternity ni, dia telah dapat mengenal pasti bahawasanya ibu mengandung ni telah pun tidak bernafas, yang mana benda tu telah menunjukkan satu risiko yang tinggi perlu ditanggung oleh mereka untuk menyelamatkan si ibu mengandung ni lah. So untuk mengelakkan perkara ni menjadi lebih teruk, mereka telah melakukan CPR. Namun daripada apa yang aku tahu, pendarahan yang banyak dan juga air ketumban menyebabkan CPR ni menjadi agak sukar
disebabkan pendarahan yang berada di merata tempat, kubikel terpaksa dikosongkan, which ibu-ibu yang berada dalam ward tersebut terpaksa dipindahkan ke tempat yang lain. Dan sebaik saja pada waktu itu pakar OG datang, which obstetric and gynecologist tadi, yang dia telah pun mengatakan bahawasanya baby dalam kandungan si ibu ni telah pun mati. Ini adalah risiko disebabkan ibu mengandung tadi tidak follow up kepada klinik berdekatan. Sebaik saja macam benda ni berlaku, diorang ni macam dia ada cakap lah, disebabkan di unit dia ni, which unit ICU ni banyak mula-mula orang puaka, which ialah disebabkan stres. Kita pun kena faham lah situasi mereka. And pada ketika tersebut mungkin disebabkan stres yang sangat, sebab ialah mereka dah tahu sebab mereka tak boleh selamatkan lagi dah wanita ni, sebab dia dah sampai satu tahap yang memang mereka dah fed up. And diorang mulalah bercakap, perempuan ni menyusahkan lah, perempuan ni macam tak follow apa yang telah pun ditetapkan, which dia kena follow klinik yang terdekat ataupun berdekatan dengan rumah dia. Dan macam seolah-olah mereka ni macam marah kepada si mati ni. Benda lain yang menyebabkan mereka marah ialah disebabkan kes ini nanti mereka akan kena audit. And masa audit itu diorang kena jawab setiap satu pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang terjadi ni lah. So macam benda tu akan jadi perkara yang sangat-sangat merumitkan bagi mereka lah. Mungkin disebabkan itu mereka telah menjadi sedikit stres dengan situasi tersebut, sehingga kan telah pun boleh dikatakan mereka telah pun berkata-kata buruk tentang si mati ni, yang mana daripada apa yang kita pernah dengar, berkata buruk tentang si mati ni ada satu perkara tidak baik, apatah lagi berkata sedemikian di hadapan si mati sendiri. So sebaik saja pada situasi tersebut, si suami kepada sang isteri yang baru saja meninggal tadi ni datang dan bercakap, oh, so bini saya dah mati lah ni, saya boleh kahwin lain lah. Perkataan yang telah pun diucapkan oleh si suami tadi telah menyebabkan 3 orang tadi, si MO, pakar OG dan juga Kak Tini tadi menjadi begitu geram, yang mana bermulalah mulut puaka mereka ni bergelojak, boleh katakan macam tu lah. Sebaik mereka settle proses-proses dokumentasi selepas pada apa yang terjadi tu, mereka pun pulang ke unit masing-masing, which MO ni pulang ke unit ICU dia tadi. Kak Tini ni stay lah dekat dia ward maternity ni sebab dia memang duduk situ. Pakar OG ni pula dia tadi sebenarnya datang daripada rumah dia, so dia balik ke rumah dia. And perkara seram berlaku sebaik saja mereka bertiga ni bersurai, which sebaik saja si MO ni sampai ke tempat dia untuk beristirahat di mana ward menunggu di unit ICU, dia telah menguncikan pintunya untuk merehatkan diri di katil. Namun sebaik saja pada itu, satu ketukan kuat dapat kedengaran di pintu bilik dia sedang berehat, yang mana telah mengejutkan dia daripada rehatnya. Dia juga merasakan ada satu benda yang sangat berat menghempap dia, dan secara tiba-tiba dia ditolak jatuh dari katil. Sebaik saja gangguan yang diterima dia ni, dia telah pun membaca apa je yang terlintas dalam otak, dan sambil pada waktu yang sama rambut dia seolah-olah ditarik, dan dia telah pun membacakan ayatul kursi. Dan slowly benda tu macam berkurangan, dan dia telah pun berlari keluar daripada bilik dia menuju ke ICU. Dan setibanya dia di ICU, nurse-nurse tengoklah keadaan dia yang sangat macam ketakutan dan bertanya kepada dia apa yang terjadi. Dan mereka terdengar something tadi, macam mungkin dia orang terdengar lah ketukan pintu yang kuat tadi, apa semua tu kan. So si MO ni explain kepada mereka, and turn out lepas pada tu diorang buka bacaan Yasin. Selepas saja pada itu, disebabkan ketakutan, dia telah bertindak untuk tidur di kawasan kaunter di mana nurse handle pesakit lah, disebabkan dia tidak mahu masuk lagi ke dalam bilik dia tadi. Dan gangguan terhenti setakat itu saja. And the next day, ketika dia nak pass over duty, bos dia datang kepada dia dan bertanyakan awak okey ke tak, kerana pada waktu itu muka dia masih dalam keadaan pucat.
dan dia telah menceritakan apa yang terjadi, di mana dia mengatakan pakar OG meminta emergency leave manakala Kak Tini meracau-racau demam selepas kejadian pada malam tadi. Kak Tini mengalami gangguan ketika dia berada di hallway. Dia seakan-akan telah ditolak oleh sesuatu, dan mana selepas saja dia ditolak tu, dia telah menjerit dan secara tiba-tiba dia punya tudung seolah-olah ditarik. Dan apa yang mengejutkan, di kawasan tersebut ada sebuah CCTV dan telah pun diulang tayang oleh seorang Pak Gad untuk melihat apa yang terjadi di situasi tersebut. Dan apa yang mengejutkan, ketika Kak Tini jatuh ditolak dan menjerit dan ditarik dia punya tudung tu, di dalam CCTV kelihatan perempuan yang telah meninggal tadi berada betul-betul di belakang Kak Tini, sedangkan Kak Tini tak nampak pun pada waktu tu. So benda ni sangat-sangat misteri. Dan apa yang lebih misteri, gangguan kepada pakar OG tadi, rumah dia nak balik daripada ward maternity tadi, which tempat yang dia datang tadi tak jauh, tapi dalam keadaan di balik rumah, dia merasakan perempuan tadi berada di sebelah dia. Disebabkan itu, dia telah pun memecut dengan sangat laju untuk balik ke rumah, sehinggakan dia tiba di rumah, dia terus naik tak tutup enjin kereta. Tahap ketakutan dia sangat-sangat takutlah, boleh katakan, pada waktu itu. Dan Pakar OG ni adalah seorang perempuan. Lalu suami dia yang mungkin terdengar bunyi enjin yang masih hidup turun untuk menutup enjin. Dan apa yang paling mengejutkan, di dalam kereta berbau air ketumpahan dan juga darah, sedangkan tak ada siapa pun yang mengandung ataupun aksiden masuk ke dalam kereta tersebut. Dan hal ini telah menyebabkan ketiga-tiga mereka ini mengalami pengalaman seram. Boleh dikatakan pengalaman mereka bertiga ni mengajar mereka untuk menjaga mulut semasa menghadapi ataupun handle kes-kes yang macam ni lah. Which benda ni pengajaran yang sangat-sangat berguna dan pengajaran baik untuk orang lain jugalah kan. And disebabkan kejadian ini, mereka tidak lagi melalui satu jalan di belakang hospital, di mana mereka dapat tahu rumah pesakit tadi kebetulan berdekatan sangat-sangat dengan jalan belakang hospital. Selain pada itu juga ada beberapa penampakan tentang kain kafan terbang, which aku tak payah jelaskan lah apa benda tu kan. Dia so macam ramai lah nampak kain kafan terbang di area-area situ juga. Boleh dikatakan cerita ni, kalau nak tanya aku, kalau terjadi kepada orang lain, belum tentu diorang dapat handle sama macam mana apa yang terjadi pada orang-orang ni tadi. Sebab aku bagi satu contoh, if MO tadi aku boleh kata aku sendiri pun akan pingsan. If macam Kak Tini tadi sendiri pun dia dah meracau-racau apa semua kan, kemungkinan kalau siapa yang berada di tempat tersebut mungkin sudah kerasukan. Itu satu contoh. Tapi paling aku respect pakar OG ni, dia boleh teruskan memandu sampai ke rumah. Wish kalau aku sendiri, kemungkinan kalau aku letakkan diri aku sendiri dalam situasi dia, mungkin aku akan tinggalkan kereta di tepi jalan. Sebab instead kau boleh fokus yang kau boleh memandu ni, yang boleh menyebabkan kau kemalangan di masa-masa yang ke depan ni, kita tak tahu. In case kau tiba-tiba kau punya derakan jantung jadi lebih ekstrim, hal ini akan menyebabkan fokus terganggu dan boleh menyebabkan kematian, which daripada kemalangan lah kan. So macam kat sini aku boleh katakan kita kenalah menjaga percakapan kita ketika menghadapi kematian ataupun orang meninggal ni, which dalam masa sama juga kita kenalah jaga percakapan kita dengan orang, percakapan kita dengan sesiapa saja pun, kerana benda ni akan menyebabkan luka di hati mereka yang dalam masa sama juga akan menyimpan dendam. So kena jagalah mulut kita sebaiknya. Okay, sampai situ sajalah video aku untuk kali ni. Minta maaf kalau kurang seram cerita ni, tapi kalau korang tanya aku, walaupun keadaan boleh dikatakan cerah time aku shoot ni, tapi aku sendiri meremang, tambah-tambah bila part gangguan yang diorang alami tu. Okey lah, tunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Assalamualaikum. Bye.